Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, temu kita dalam siri ke-40 Goal Forever hari ini. Siri kali ini adalah sambungan daripada siri sebelum ini yang membincangkan mata wang kertas yang sentiasa susut nilainya. Umumnya kita kata ikan kembung naik harga tahun ini berbanding beberapa tahun lalu. Dulu RM10 contohnya, sekarang RM15 sekilo. Hakikatnya adalah nilai mata wang yang susut menyebabkan nilai RM15 sekilo, RM15 sebenarnya setara dengan RM10. Sama macam apa yang disebut dalam siri sebelum ini, iaitu RM3,000 pada tahun 2020, tahun ini, setara dengan RM109 pada tahun 1960. Kedua-duanya jatuh dalam kategori miskin B40. Persoalannya, adakah susut nilai ini bagi mata wang berlaku secara tidak sengaja atau memang dirancang sedemikian rupa? Saya percaya ramai bakal terkejut kerana tidak pernah dengar penjelasan seperti yang saya akan kongsikan, walaupun sebenarnya maklumat ini bukanlah rahsia. Mari kita lihat kenapa nilai mata wang susut. Kita andaikan ada sebuah bank ABC dengan simpanan RM10 juta, iaitu wang pendeposit. Maka akaun bagi bank ABC adalah seperti berikut. Ini bank ABC. Akan ada aset, kolom aset sebanyak RM10 juta reserve, dan kolom liability juga akan ada RM10 juta. Dalam pada itu, Bank Pusat mensyaratkan bahawa Bank ABC dan juga bank-bank yang lain perlu ada reserve 10% daripada jumlah simpanan yang ada. 10% daripada 10 juta adalah RM1 juta. Okay, ini sebagai reserve perlu disimpan oleh bank, dan selebihnya RM9 juta lagi bank boleh pinjamkan. Maka bank ABC akan peroleh faedah daripada 9 juta yang dipinjamkan ini, dan dengan ini mampu bayar faedah kepada pendeposit yang menyimpan 10 juta tadi di dalam bank ABC. Menerusi aktiviti ini, akaun ABC sekarang adalah seperti berikut. Kolom aset telah berubah, manakala kolom liability masih sama, 10 juta. Yang berubah adalah pada kolom aset. 1 juta adalah reserve yang perlu disimpan oleh bank, dan 9 juta lagi boleh dipinjamkan, dan katakan bank meminjamkan 9 juta ini kepada ahli. Jadi simpanan kolom kanan bank masih sama, 10 juta. Maka bank ABC akan rekodkan pinjaman oleh ahli ini dengan membuat entry secara elektronik pada akaun bagi menunjukkan bahawa pinjaman telah selesai dibuat. Perhatikan, pegawai bank ABC tidak akan benarkan ahli keluar daripada bank dengan wang tunai sebanyak 9 juta. Bank hanya isu cek yang kemudiannya ahli akan pergi ke bank XYZ yang mana beliau ada akaun dengan bank XYZ dan masukkan cek tersebut kepada akaun di bank XYZ. Menerusi pinjaman yang diberikan kepada ahli sebelum ini, yang mana ahli pula beliau ada akaun di sebuah bank iaitu bank XYZ, maka beliau akan bawa cek sebanyak 9 juta tersebut dan masukkan ke dalam akaun di bank XYZ. Maka dengan ini simpanan bagi bank XYZ akan ada 9 juta pada kolom liability, dan
begitu juga 9 juta pada kolom aset. Sama sebagaimana bank yang pertama sebentar tadi, iaitu bank ABC, apabila penyimpan-penyimpan, pendeposit meletakkan 10 juta. Selanjutnya, sebagaimana bank ABC yang sebelum ini, bank XYZ juga mesti kekalkan reserve sebanyak 10%, ya. 10% reserve, iaitu sebanyak 0.9 juta. Dan yang selebihnya, iaitu 8.1 juta, boleh dipinjamkan oleh bank XYZ. Maka katakan bank XYZ pinjamkan kepada, kali ini, Ahmad sebanyak 8.1 juta tersebut. Okay, liability masih 9 juta dan total asset masih lagi 9 juta. 0.9 tambah 8.1 iaitu 9 juta. Kita lihat sekarang bekalan wang dalam edaran ekonomi telah bertambah kepada 19 juta. Asalnya hanya ada 10 juta. Bertambah kepada 19 juta. Okey, 10 juta ini adalah wang pendeposit yang asal. Sekarang bertambah menjadi 19 juta dalam edaran ekonomi. Iaitu proses pinjaman oleh bank telah kembangkan bekalan wang sebanyak 9 juta RM. Seterusnya, Ahmad pula yang ada akaun dengan bank DEF akan masukkan cek bernilai 8.1 juta. Maka simpanan bagi bank ini, bank DEF, mereka akan ada 8.1 juta pada kolom liability dan juga 8.1 juta pada kolom aset. Sebagaimana yang sebelum ini, ahli tidak dapat keluarkan tunai ataupun pegawai bank tidak akan berikan ahli tunai, melainkan hanya isukan cek. Ahmad juga sama, Ahmad akan dapat cek. Pegawai bank isu cek dan memasukkan entry secara elektronik ke dalam akaun bank XYZ sebelum ini, menunjukkan bahawa proses pinjaman telah selesai dibuat. Maka sekarang kita akan ada 10 juta tambah 9 juta dan tambah 8.1 juta. Menjadikan jumlahnya adalah 27.1 juta. Wang yang berada di dalam edaran pada ketika ini selepas masuk bank yang ketiga. Pada asalnya kita cuma ada 10 juta wang di dalam edaran, di dalam ekonomi. Proses pemberian pinjaman yang dikenal sebagai fractional reserve banking ini hakikatnya membenarkan bank mengeluarkan pinjaman wang yang tidak dimiliki oleh bank-bank tersebut. Perhatikan, asalnya hanya ada 10 juta ringgit. Tetapi selepas beberapa pinjaman dibuat, jumlah wang telah menjadi 27.1 juta ringgit. Seseorang yang hanya ada kefahaman yang asas tentang ekonomi tahu bahawa lebih banyak sesuatu dihasilkan, maka semakin kurang nilainya. Jadi, dengan menambah lebih banyak mata wang kertas ke dalam ekonomi melalui entry secara elektronik, maka nilainya akan menurun. Wang tambahan dalam edaran dalam ekonomi yang terhasil oleh bank-bank melalui cara ini adalah sekitar 11.5% setahun. Agak banyak penambahan yang berlaku setiap tahun. Juga dengan pinjaman baru bermakna akan ada hutang baru yang terbentuk dan semakin hari semakin menggunung saiznya. Apabila terlalu besar dan berlaku kegagalan membayar balik pinjaman, ini boleh mencetuskan krisis kewangan
sebagaimana yang telah berlaku sebelum-sebelum ini. Terakhir pada tahun 2008 yang lalu. InsyaAllah berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Goal Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum.